Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama kita hadir pada malam ini, dan seterusnya sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam ini kita sambung. Malam ini insyaAllah kita sambung kuliah pengajian fiqh kita daripada kitab Fathul Qari Al-Mujib. Jadi insyaAllah malam ini kita masih lagi membincangkan bab berkenaan dengan kitab berkenaan dengan bersuci, bab berkenaan dengan berwudu. Jadi insyaAllah malam ini kita sambung perbincangan seterusnya berkenaan dengan wudu, iaitu berkenaan dengan membasuh muka. Berkenaan dengan membasuh muka, kita tengok pada muka surat 11. Kita sambung pada muka surat 11. Nombor 2. Muka surat 11 nombor 2. Masih lagi berkenaan dengan fardu wudu. Bincang tentang fardu wudu kita tak habis lagi ni. Nombor 2 tu membasuh seluruh bahagian muka. Adapun yang disebut dengan muka, maka batasannya secara memanjang ialah bermula dari tempat tumbuh rambut kepala sehingga bahagian dagu. Sedangkan batasannya secara melebar ialah apa yang ada di antara telinga kanan sehingga telinga yang kiri. Jadi yang ini telah kita bincangkan di dalam kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas, saya telah bincangkan berkenaan dengan had basuhan muka ni. Iaitu wajah, iaitu sesuatu yang tampak, yang nampak pada ketiga wajah, pada ketiga berhadapan. Yang itu telah kita bincangkan dalam kuliah sebelum ini. Kemudian seterusnya, dia kata apa dalam buku kita ni? Sekiranya pada bahagian wajah tersebut terdapat rambut yang tumbuh, sama ada nipis ataupun tebal, maka wajib membasuh bahagian luar dan bahagian dalam, yakni bahagian yang menjadi tempat tumbuhnya rambut itu. Jadi dia kata kalau ada bahagian muka ni ada tumbuh rambut atau bulu, ada rambut ke sini, kita kata contohlah, kita kata, ataupun dia ada jambang, maka dia wajib kena basuh luar dan juga dalam. Baik. Adapun janggut yang tebal, kita sambung lagi macam. Adapun janggut yang tebal, iaitu sekiranya orang yang berbicara di hadapannya tidak melihat kulitnya, maka cukuplah dia membasuh bahagian luarnya sahaja. Berbeza dengan rambut, iaitu janggut yang nipis, iaitu rambut yang sekiranya orang yang diajak berbicara dapat melihat kulitnya, maka wajib menyampaikan air ke kulitnya. Iaitu ini masalah janggut. Kalau janggut tu tebal, kalau janggut seseorang tu tebal, yang mana kalau orang depan dia tengok tak nampak kulit, tebal lah janggut tu. Maka hak jenis janggut tu wajib kepada dia basuh luaran sahaja. Maknanya basuh luar saja. Maknanya tidak sampai ke dalam pun tidak mengapa. Tapi kalau janggut tu nipis, janggut tu tak tebal sehingga kalau orang tengok nampak kulit, maka dia wajib kena menyampaikan air sehingga ke kulit. Wajib menyampaikan air sehingga ke kulit. Baik.
Cuma berkenaan dengan janggut yang tebal tu, dia walaupun yang wajib hanyalah kalau janggut tebal, yang wajib hanya luaran sahaja, janggut sebelah luar sahaja, tapi dia sunat untuk diselati. Cuma perbahasan berkenaan dengan sunat dipanggil takhlilul lihyah. Takhlilul lihyah berkenaan dengan sunat menyelati janggut yang tebal, gosok-gosok ke dalam. Yang tu insya-Allah kita bincangkan di dalam tajuk, di dalam bab berkenaan dengan sunanul wudu, berkenaan dengan sunat wudu. Saya akan bacakan mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelati janggut, janggut. Dia panggil takhlilul lihyah. Dan bagaimana kaifiat, cara yang disebutkan oleh ulama di dalam menyelati janggut yang tebal tu, macam mana cara dia. Yang tu insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan sunat wudu. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang lain, yang salah, yang utama, seperti umpamanya di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya bawa petikan dia di sini. Imam An-Nawawi kata, jika janggut itu nipis maka wajib membasuh zahir dan batin serta kulit di bawahnya tanpa khilaf di sisi kami. Kalau janggut itu nipis, wajib kena basuh luar dan juga dalam. Maknanya air itu kena sampai ke kulit jika nak janggut itu nipis. Nipis tak nipis, seperti yang disebutkan tadi, iaitu kalau nampak kulit maka itu dikira janggut yang nipis. Kalau janggut dia tebal, maka wajib basuh luaran sahaja, sunat menyelati janggut. Jika sebahagiannya nipis dan sebahagian lagi tebal, maka masing-masing mempunyai hukumnya. Jadi kalau janggut dia tu jenis tak sama, sebelah sini tebal, sebelah sini nipis. Tu mana tahu, takut-takutnya ada janggut lagu tu. Separuh nipis, separuh tebal. Tu. Maka masing-masing daripada bahagian janggut tu ada hukum yang berbeza. Hak sebelah nipis itu wajib kena sampai air ke kulit. Hak sebelah tebal itu tidak wajib disampaikan air ke kulit. Tu mana tu jenis orang yang jenis janggut dia tu berbeza. Janggut dia tu berbeza. Baik. Begitu juga sebelum tu mana Imam Nawawi ada sebut, dia kata hukum menyelati janggut. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia kata tiada khilaf tentang wajib membasuh luaran janggut yang tebal dan tidak membuat wajib membasuh dalamannya serta kulit di bawahnya. Inilah mazhab yang benar serta masyhur sebagaimana yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi jumhur ulama mengatakan sedemikian dalam semua riwayat dia. Cuma ada juga ada juga di kalangan ulama seperti di dalam mazhab Syafi'i pun, seperti Imam Al-Rafi'i, dia kata ada satu qaul dan wajah, mana pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i tentang kewajiban membasuh sehingga ke kulit. Dan disebutkan ini adalah pendapat Imam Al-Muzani dan Imam Abu Thawr. Imam Al-Muzani ini salah seorang daripada anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi maknanya pendapat kebanyakan ulama, bahkan disebutkan sebagai jumhur oleh Imam An-Nawawi, janggut tebal tak wajib sampaikan air ke kulit. Janggut tebal sekadar luaran sahaja. Janggut nipis wajib. Tapi ada ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tak kira tebal ke nipis ke, wajib kena sapak kulit. Wajib kena menyampaikan air ke kulit.
Jadi kalau ada kita kata orang yang pegang dengan pendapat tu, dia kata wajib mesti tak kira tebal ke tak tebal ke, wajib kena sampaikan air ke kulit. Maknanya dia pakai pendapat tu lah. Dia terima pendapat Imam Al-Muzani dan juga Imam Abu Thawr. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Shiraini dia kata ada cuma Imam Abu Hamid Al-Shiraini dia kata pendapat nukilan daripada Imam Al-Muzani waktu itu tak betul. Ada juga yang mengatakan sedemikian. Jadi maknanya dalam masalah ni di dalam mazhab Syafi'i tentang wajib, tentang sunat kita akan bincang selepas daripada ni. Jadi maknanya berkenaan dengan janggut ni yang disepakati ulama wajib air sampai ke kulit jika janggut nipis. Kebanyakan ulama bahkan disebut sebagai jumhur mengatakan kalau janggut tebal tak wajib air sampai ke kulit. Tetapi ada juga ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib sampai ke kulit walaupun janggut tebal. Jadi saya sebut tu sebab takut-takut ada dengar. Ada ustaz orang sebut dia kata tak boleh, tak kira tebal ke nipis ke, kena sampai juga kulit. Itu dia nak pegang kepada pendapat tu, tak apalah, tak ada masalah lah. Sebab memang ada ulama di dalam mazhab Syafi'i yang berpandangan sedemikian. Tapi kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dalam mazhab yang lain, janggut yang tebal tidak wajib sampai air ke kulit. Baik. Berkenaan dengan sunat menyelati itu, yang itu kita akan bincang selepas ni dalam sunat wudu. Adapun pengecualian dalam perkara ini, iaitu janggut perempuan dan khunsa yang memiliki dua kelamin, maka wajib bagi keduanya untuk membasuh janggutnya sampai ke kulitnya. Bagi tujuan meratakan air, sebaiknya air dimasukkan ke dalam bahagian-bahagian yang mesti terkena air, seperti bahagian kepala, leher dan bahagian-bahagian yang ada di bawah dagu. Jadi dia sebut di sini yang dikecualikan dalam hukum, iaitu kepada perempuan yang ada janggut. Jarang ni. Boleh kata tak ada jupuk lah. Tapi takut-takut ada. Mana tahu perempuan tapi ada janggut. Tapi seeloknya kalau perempuan ada janggut tak cukup lah, tak payah simpan lah. Tapi mana tahu kita kata dia cukup sehari dua turun lebak pula. Lebak pula turun. Susah lah. Jadi maknanya janggut perempuan dan khunsa yang memiliki dua kelamin wajib bagi keduanya. Maknanya bagi kedua ni dia terkecuali daripada hukum lelaki tadi. Terkecuali daripada hukum lelaki tadi. Hak dua jenis ni dia mesti kena sampai air tu ke kulit. Sebab bagi dia sebenarnya tidak ada mana tidak ada hukum sunat ke apa ke untuk dia simpan janggut. Tak ada. Bahkan bagi dia, maknanya benda tu dia termasuk di dalam kecacat lah, tak elok. Maka dia sepatutnya kena buang lah. Sebab itu akan mengaibkan dia, mencacatkan dia. Jadi sebab itu hukum tu dia berbeza dengan lelaki. Kalau lelaki, pendapat kebanyakan ulamanya mengatakan sunat lah simpan janggut tu, tebal pula. Jadi sebab itu dia ada hukum yang khusus untuk lelaki berkenaan dengan membasuh janggut pada ketika mengambil wudu. Perempuan dengan khunsa ni dia tak ada hukum tadi. Maknanya dia boleh terus tumbuh kat terus potong, tumbuh kat terus cukur. Jadi kalau dia tidak cukur, dia tidak potong janggut dia tu sehingga menjadi tebal janggut dia tu, maka tidak ada kelonggaran untuk dia tidak wajib menyampaikan air ke
kulit. Tak ada pelanggaran, tak wajib. Dia jadi wajib sampaikan air itu ke kulit. Baik. Kalau buat yang ada payung atau terkeluar rambut yang panjang. Kalau kita buat tu, yang perlu dikatakan di sini bawah dagu kan. Dagu yang berada di bawah dagu ada kawan kita buat tu. Kelopak mata kita, celah-celah kelopak mata kita ni wajib tak dibantu dan kedekatan telinga kita. Dia belakang telinga. Belakang telinga kita di kuping kita kan, belakang belakang telinga kita ada kawan itu wajib. Perempuan? Laki. Perempuan tu dia yang wajib dibasuhnya iaitu kulit ni. Maknanya perempuan pun begitulah. Mana kulit wajah, jangan dipanggil wajah, jangan dipanggil wajah. Jadi maknanya daripada sini dia kena sampai kena air lah. Maknanya kalaulah rambut dia ni tebal, kita kata tebal, di sini dia kena juga lah. Sebab di situ mana kita kata tidak ada satu kemestian kepada dia buat kesunat ke apa, kalau kita kata kena simpan rambut tu sini. Sehingga menyebabkan dia jadi susah untuk menyampaikan air. Jadi dia kena sampaikan air juga lah. Daripada telefon dia sampaikan air. Rambut tidak. Kan ada rambut yang panjang itu saja. Dan kulit itu kena sampaikan air. Mana saya rambut bukan kulit. Rambut setakat yang saya tahu tidak, kecuali kalau macam kita kata kalau rambut tu menyebabkan macam kita kata dia tu rambut ilahi ni dia, rambut tu menyebabkan menghalang dia daripada sampai air, itu memang dia kena basuh. Jadi kalau menghalang daripada sampai air, memang dia kena basuh. Tapi kalau tidak menghalang, itu tak ada masalah, sebab dia hak wajibnya kulit itu. Kulit itu, kulit itu. Itu Allah alam. Saya tak tahu lah. Kena cek balik lah tu, kita tak berani nak kata lah tu. Lepas tu apa? Belakang. Dia muka ni, muwajahah. Maknanya yang nampak pada ketika berhadapan. Itu yang dimaksudkan dengan wajah. Seperti yang saya sebutkan di dalam kuliah sebelum ni. Mana wajah ni dia daripada kalimah muwajahah. Maknanya yang nampak pada ketika berhadapan. Jadi pada ketika berhadapannya nampaknya daripada sini sampai ke sini, daripada dagu sampai ke sini. Batas dia. Yang di belakang dagu bukan merupakan wajah. Itu tidak wajah, tidak muka. Cuma kalaulah janggut tu tebal hak dekat dagu ni, sini kalau tebal dia sunat. Tapi kalau nipis, dia kena rata. Belakang ni tidak wajib. Cuma jalan cerumat, cara cerumatnya nak suruh biar kena semua, maka semua lah. Yang sini dia kata di bawah dagu tu maksudnya. Kita baca sebentar saja. Bawah dagu. Bagian yang ada di bawah dagu. Mana? Kedua atas. Atas ni. Bagi tuan mengatakan air, sebaiknya air dimasukkan ke dalam bahagian-bahagian yang mesti terkena air. Seperti bahagian kepala, leher, dan bahagian-bahagian yang ada di bawah dagu. Dia macam leher ke apa tu, itu tak wajib. Itu tak wajib. Cuma dia kata untuk dengan maksud supaya air itu rata. Sebaiknya hak paling baik, hak baliknya jalan cerumat. Sebab tu saya kata tadi jalan cerumat. Jalan cerumat maknanya kita masuk sampai bawah lah. Itu tujuan dianya supaya air itu rata. Bukan apa dia kata wajib, maknanya wajib dimasukkan air ke dalam bahagian yang mesti terkena air, seperti bahagian kepala, sampai ke kepala, leher, ataupun bahagian ada bawah dagu. Dia kata sebaiknya. Lepas tu macam saya kata tadi jalan cerumat.
Untuk cermat, kita nak suruh biar rata sungguh. Kawasan-kawasan yang kena ni, biarlah lebih. Air tu basuh muka tu sampai ke kepala. Sampai ke kepala. Itu hak sebaiknya. Maknanya hak wajib muwajahah tu. Seperti yang saya jelaskan sebelum ni. Sebelum ni saya dah baca, sebelum ni saya kita cari balik daripada buku saya ni juga. Berkenaan dengan muwajahah. Mana kawasan yang wajib pada ketika membasuh muka. Yang dipanggil muwajahah itulah. Yang tu. Cuma di sini dia kata hak jalan yang baik. Maksudnya jalan cermat. Jalan cermat nak suruh air tu kata. Jadi takut kalau kita betul-betul ikut sempadan dia dekat, takut tak kena. Takut tak kena. Jadi mana yang paling baik, sebab dia kata sebaiknya mana air dimasukkan ke dalam bahagian mesti kena air ni seperti bahagian kepala. Padahal kepala ni tidak wajib untuk basuh muka. Leher ni tidak wajib untuk basuh muka. Bawah dagu tidak wajib, tapi nak suruh biar rata. Nak suruh biar pastikan bahagian-bahagian yang itu ni kena air. Yang ni saya pun lupa dah. Ada saya sebutkan baru ni istilah-istilah tu antara ruang bawah muka ni, maknanya tulang rahang yang mana di atasnya tumbuh gigi. Kan disebut ayat tu ada disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. Saya dah baca dah pada kuliah yang lepas. Sebab tu saya tak ulang tadi. Tu sebab saya dah baca dah. Dia kata rahang, tulang rahang ni yang mana di atas dia tu tempat tumbuh gigi. Dan juga di bawah dan juga ni. Mana hak apalah kawasan dagu yang nampak ni. Adapun hak bawah dagu ni hak sebaiknya sapa juga air. Untuk memastikan rata. Sebab iyalah kita kata walaupun wajib sini nak kalah, nak betul-betul berkira lah betul. Mana tak sebaiknya lah. Sampai dia kata sampai ke leher pun tak apa. Sampai ke leher. Sebab apa? Nak suruh biar betul-betul air itu kata. Sebab tu dia kata bagi tujuan meratakan air sebaiknya. Sebab tu disebut lagu tu. Baik. Okay. Rasanya berkenaan dengan muka tu. Bila cuma berkenaan dengan hak sunat, berkenaan dengan taklilul hidayah tu, yang itu kita akan sebut selepas daripada ini dalam perbahasan berkenaan dengan sunat wudu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku. Apabila seseorang tidak mempunyai dua siku, maka pembasuhan dapat dilakukan dengan memperkirakannya sahaja. Dan juga wajib membasuh benda-benda yang terdapat pada kedua tangan. Misalnya rambut, bulu. Daging tumbuh. Dia ada tumbuh daging ke di jari ke di tangan dia ni. Anak jari tambahan. Orangnya 20 je, dia 21. 21, ada lebih pula satu. Kena basuh juga. Dan kuku, semua benda kotoran yang ada di bawah kuku juga wajib dihilangkan, sebab ia dapat mengakibatkan terhalangnya air untuk sampai ke bahagian yang ada di bawah kuku. Jadi mana rukun yang kedua ni, iaitu membasuh tangan sehingga ke siku. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, mana Allah ayat di dalam Al-Quran, ayat yang merupakan asas di dalam wuduk ni, mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, ke siku. Baik. Jadi berdasarkan kepada ayat tersebut, satu, maknanya kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, memang Nabi dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum
buat dengan basuh hingga ke siku. Hingga ke siku. Mana tidak kata basuh siku dulu. Tidak basuh siku dulu. Basuh tangan dulu hingga ke siku. Maknanya sudahnya siku. Bukan siku dulu. Kalau siku dulu kita basuh gini. Allah pahit ni. Allah kepahit. Siku dulu. Tapi kalau hingga ke siku, maknanya tangan dulu. Jadi yang ini kita boleh tengok di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia ni sahabat Nabi SAW. Dia kata, kamu nak tengok tak bagaimana cara Nabi SAW berwudu. Jadi dia pun dibawakan air wudu kepada dia. Dia curah ke atas dua tangannya. Sama. Kemudian dia basuh mukanya 3 kali. Kemudian dia thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqain. Kemudian dia basuh dua tangannya dua kali. Maknanya 2 kali sebelah kanan, 2 kali sebelah kiri, ila al-mirfaqain, sehingga ke siku. Sehingga ke siku. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, semuanya menyebutkan basuh itu hingga ke siku. Maknanya bermula daripada tangan ke siku. Cara dia. Cara dia. Tak kira lah kalau kita kata kolam kak, kita kalau begitu juga basuh. Kalau pahit kak, kita pahit tu kita holor tangan dulu. Holor tangan dulu sehingga sampai ke siku. Bukan lagu ni. Kalau kata lagu ni dia tidak jadi sehingga ke siku lah. Dia jadi bermula dengan siku. Sah atau tak sah kalau buat lagu ni? Sah. Sebab syarat dia nak kata je, cuma tidak menepati sunnah. Itu tidak menepati sunnah. Sebab kalau kita tengok di dalam Al-Quran pun dia kata ilal, ke siku. Dalam hadis-hadis pun perbuatan Nabi SAW dan perbuatan sahabat adalah tangan dahulu hingga ke siku. Baik. Jadi itu cara yang menepati sunnah. Kemudian hingga ke siku tu apakah? Siku termasuk juga dalam anggota wudu ataupun ke tu tak termasuk siku. Cuma sapak siku je. Siku tu masuk ke tak? Tak. Ada ke mana? Mana? Siku termasuk juga ke ataupun siku tu sekadar ke sahaja? Siapa dekat dengan siku tu tak? Tak payah. Mana? Okey. Jadi kalau kita tengok di dalam mazhab Syafi'i, sebab dia khilaf. Dalam masalah ni khilaf. Takut-takut kita jumpa pergi Mekah ke, kita tengok ada orang ambil wudu, sekarang ni dah basuh. Tak tahu basuh sampai sini. Basuh. Sampai sini kita tengok. Dia ni waktu betul. Takut dia mazhab yang setakat sini saja. Siku tak payah basuh. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i, seperti umpamanya di dalam Ahkamul Quran dinukilkan kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, "Falam a'lam mukhalifan fi anna al-marafiqa fi ma yughsal. Ka'annahum dhahabu ila anna ma'naha faghsilu aydiyakum ila an tughsal al-marafiq." Imam Syafi'i kata, saya tak tahu ada khilaf. Mana Imam Syafi'i kata saya tak tahu ada khilaf dalam masalah siku ni pun termasuk anggota yang dibasuh. Tak tahu lah, ada kata tak ada khilaf. Tapi setakat awak saya tahunya tak ada khilaf. Maknanya semua ulama kata siku ni wajib dibasuh. Ini nukilan kata-kata Imam Syafi'i. Seolah-olah mereka berpendapat makna dianya basuhlah tangan-tangan kamu sehingga dibasuh siku. Jadi maknanya itu pandangan Imam Syafi'i. Begitu juga pandangan ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi kata inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi. Itu kewajipan basuh 2 siku.
Dan Imam Nawawi kata ini adalah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab semua ulama kecuali Zufar dan Abu Bakar bin Daud. Ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i pun yang kata tak wajib. Ada juga. Jadi kalau ada orang kata, ada khilaf benda ni, saya setuju hak kata tak wajib basuh siku tu, saya kata ikut dia lah. Ikut dia lah, nak marah. Tak marah, pun tak boleh nak marah. Muka benda boleh. Memang kalau ikut dari segi bahasa, boleh difaham lagu tu. Hingga tu, macam kita kata, saya pergi sehingga ke dinding. Lepas tu masuk dalam dinding ke? Tak, sampai ujung dengan dindingnya. Ke dalam dinding tu tak masuk. Jadi, sebab dari segi bahasanya memang boleh difaham, sehingga ke siku tu, siku tak termasuk. Boleh difaham begitu. Dari segi bahasa. Jadi kalau ada orang yang berpendapat lagu tu, tak boleh nak kata apa. Cuma pendapat kebanyakan ulama, Imam Syafi'i sendiri, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, kebanyakannya hampir kesemuanya mengatakan siku juga wajib dibasuh. Siku juga wajib dibasuh. Baik. Seming apa dia? Baik. Dia dalam masalah ni memang ada khilaf. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Secara detail satu persatu tu, yang tu saya tak sempat nak cek lah. Kalau saya sempat cek, bolehlah kita sebut. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Cuma sebab insya-Allah saya balik saya cuba cek. Cuma secara setakat ingatannya memang ada di kalangan pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, iaitu dibasuh tempat yang boleh dibasuh dan digantikan tempat yang tak boleh dibasuh tu dengan tayamum. Tapi tayamum tu bukan tayamum situ lah. Tayamum tempat tayamum lah. Kalau kita kata kaki dia tak boleh basuh sebab kaki dia semi. Jadi dia basuh hal lain, kaki tu tak basuh. Semi. Cuma dia tampung dengan tayamum tu muka lah. Muka dia kata kita tayamum kaki tu. Anggota tayamum. Okey. Tapi ada juga di kalangan ulama. Ada di dalam mazhab yang lain lebih luas. Dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mengatakan sudah memadai memperlalukan air di tempat yang berbalut. Maknanya kita kata kalau tempat balut tu basuh. Tempat balut tu kaki kau tangan kau, kita kata lalu air. Lalu air sudah memadai. Sebab dari segi dalil, ada dalil yang sahabat yang berbungkus kepala dia luka pecah, berbungkus, dia hanya menyapu air di atas kepala sahaja dan ianya sudah memadai. Dari segi satu-satu pendapat tu yang tu, insya-Allah lah saya cuba cek balik, tengok balik apa yang pernah saya baca dulu. Mungkin insya-Allah saya sebut akan datang insya-Allah. Jadi mana di sini pendapat kebanyakannya, termasuklah kebanyakan hampir kesemua ulama di dalam mazhab Syafi'i, siku wajib dibasuh. Tapi kalau ada orang berpendapat tak wajib basuh siku, itu terserah kepada dia. Sebab hukum mana pun ada juga yang berpendapat sedemikian. Ya, kalau kita nak bincang dari segi dalil lah, dari segi dalil kita kata, bagi yang kata tak wajib sapat siku tu tak wajib basuh, dia kata dalam Quran Allah Ta'ala kata thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga ke malam. Hingga ke malam tu malam puasa lagi ke? Tak, hingga ke malam je. Puasa tu sempurnakan puasa hingga ke malam tu, hingga maghrib. Malam tak payah puasa dah, dia kata. Maknanya dia kata hingga-hingga tu bukan masuk dalam hingga tu. Hingga ni hujung. Dia kata. Jadi sebab tu dia kata siku ni ilah, hingga-hingga ni siku ni hujung. Siku tak termasuk. Itu pendapatnya. Kita pun dia lah, kalau ada orang yang berasa nak setuju dengan pendapat tu, ikut dia. Serah dia lah. Tapi kalau tanya saya,
Kita setuju dengan pendapat kebanyakan ulama, termasuklah kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i yang memasukkan siku sebagai anggota yang wajib dibasuh. Itu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW dan berdasarkan kepada kata-kata Abu Hurairah supaya memanjangkan anggota wudu. Faman istata'a minkum an yutila urwatahu falyaf'al. Sesiapa yang mampu di kalangan kamu untuk memanjangkan urwahnya, maka lakukanlah. Baik. Lepas tu dia kata rambut kalau ada bulu mana di tangan, kena masuk bulu tu kena sampai kena air ke kulit. Daging tumbuh, kita kata harus semua orang tu ada tumbuh. Daging kena masuk juga, daging tu jangan tak masuk. Tak apa ni bukan tak tangan ni, ini daging lebih dah ni. Ada daging lebih tu pun kena basuh. Daging lebih pun kena basuh. Kalau kuku dia panjang, dia kena masukkan air ke dalam kuku. Tapi janganlah sampai memudaratkan. Tengoklah tu. Jangan sampai pengkat mudarat, jadi kau sakit pula. Tu. Tengok. Dia kadang-kadang kalau orang ni was-was apa, dia jadi lebih-lebih. Lebih pula. Jadi kau sakit pula. Dia perkara ni, benda ni, agama ni, maknanya dia syak tu tak boleh lah. Tapi zon qawi ataupun ghalib, berat sangka air dah sampai, itu sudah memadai. Kalau nak yakin betul, payah juga benda-benda ni. Ada benda-benda boleh yakin betul, ada benda-benda tak boleh nak yakin betul. Tapi zon qawi ataupun ghalib dia panggil dalam istilah fiqh, itu sudah memadai. Baik. Kemudian yang keempat, mengusap sebahagian kepala, sama ada bagi lelaki maupun perempuan. Juga dibenarkan mengusap sebahagian rambut yang ada pada batasan kepala. Sedangkan cara mengusapnya tidak mesti dengan tangan, tetapi boleh mengusapnya dengan menggunakan kain atau selainnya. Seandainya seseorang membasuh kepalanya bukan mengusap, maka hukumnya boleh. Demikian juga jika seseorang memasukkan tangannya sehingga dibasahi air, misalnya memasukkannya ke dalam kolam besin air tanpa menggerakkannya, maka hukumnya sah, itu boleh. Jadi ini mengusap, menyapu, wamsahu bi ru'usikum, menyapu sebahagian kepala. Tak apalah. Jadi berkenaan dengan menyapu kepala ni, yang ni insyaAllah kita sambung di dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi untuk malam ni kita tanggung diri di mana pustaka atau basuh tangan je lah. Basuh tangan, sapu kepala tu insyaAllah kita sambung dalam kuliah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa faqihna fi din. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.